Bab 2. Lekas Amelia. Mazlin berhenti memeriksa buku latihan pelajarnya. Dia memandang keluar rumah. Suara Amelia sedang membebel di halaman rumah, membuatkan Mazlin tak dapat menumpukan perhatiannya. Apa lagi yang tak kena tu? Keluh Mazlin sambil menggeleng kepala. Amelia, kat sini memang susah nak dapat coverage. Mazlin menegur rakannya yang sibuk mencari tempat untuk mendapatkan line telefon. Amelia membentak masuk dalam rumah. Susah betul tinggal kampung ni. Dan telefon tak ada. Rungut Amelia sambil menghempaskan punggungnya di atas sofa. Wajah Amelia kata moyok. Mulutnya terkemat kamit bebel. Ada saja yang tak kena. Ikatkan hati, hendak saja dihempaskan telefon ke lantai. Duduk macam dalam penjara. Apa pun tak boleh. Internet tak ada. Talian telefon pun tak ada. Boring betul. Sambut Amelia lagi. Mazlin terpaksa menjadi pendengar yang setia. Kalau ikutkan hati, dia juga sudah tidak tahan dengan Amelia. Orang bandar masuk kampung. Beginilah jadinya. Sementara lampu masih ada ni, buatlah kerja sekolah tu dulu, ujar Mazlin. Perkampungan yang mereka tinggal belum ada bekalan kuasa elektrik lagi. Kuasa elektrik hanya terlihat di beberapa tempat sahaja seperti di kawasan sekolah, balai polis, klinik kesihatan dan tempat-tempat lain. Itu pun bekalan sering terganggu sekiranya berlaku hujan lebat. Penduduk kampung bergantung sepenuhnya pada kuasa generator. Tepat jam 11 malam, generator akan dimatikan untuk menjimatkan penggunaan minyak. Kadang-kadang terdengar akan generator dimatikan lewat setengah jam. Pukul 10 pagi esok, barulah generator itu dihidupkan semula. Bekalan minyak pula hanya akan sampai seminggu sekali. Ada orang yang telah dipertanggungjawabkan untuk membawa minyak dari bandar masuk ke pekan dan dihantar ke kampung ini. Kenapalah awak ni rajin sangat? Undang-undang buruh kerja 8 jam saja, tahu tak? Kalau lebih 8 jam tu kira overtime. Waktu malam ni patutnya kita berehat, bukan buat kerja. Amelia menyatakan pendapatnya sendiri. Dia rimas melihat Mazlin yang sanggup bawa pulang buku-buku ke rumah. Ni namanya pengorbanan seorang guru. Kalau niat bekerja kerana Allah, pasti semuanya dimudah, jawab Mazlin sambil menyemak kerja pelajarnya. Saya tak minatlah kerja macam ni. Kalau bukan kerana mama dan papa, saya tak nak jadi cikgu. Kena masuk tempat pendalaman macam ni. Habis tu, kerja macam mana awak nak? Soal Mazlin. Kerja yang glamour, dapat pakai baju macam-macam fashion, rumah mewah, kereta mewah, semua mewah, jawab Amelia sambil tersenyum sendirian apabila membayangkan cita-cita sebenarnya. Mazlin mendengar dengan teliti tentang cita-cita Amelia. Wajah Amelia kelihatan begitu ceria apabila bercerita tentang cita-citanya. Amelia, bukan senang dapat kerja tetap sekarang. Bila Allah dah beri kerja ni untuk awak perlu bersyukur. Dan pelajar-pelajar kat sekolah tu adalah amanah dan tanggungjawab awak. Amelia mencebik. Mazlin bukan seperti rakan-rakannya di bandar. Mereka cukup faham Amelia. Mazlin lebih banyak menasihati. Nasihat yang membosankan. Tanpa menunggu lebih lama, lantas Amelia terus masuk ke bilik. Pintu tingkap bilik terbuka luas. Bintang dan bulan di langit dipandangnya. Tiba-tiba saja perasaan rindu kepada papa dan mama di Kuala Lumpur datang mengikut angin malam. Berapa tahun yang lalu. Tak minat lah nak jadi cikgu ni, Mama. Amelia memberontak bila cadangannya untuk menceburi bidang peragaan ditolak oleh papa dan mama. Dia jadi model tu tak jadi janjikan apa-apa. Papa dengan mama nak tengok Lia berjaya. Encik Rahman berkeras mahukan Amelia menerima tawaran untuk ke maktab perguruan. Cukuplah mama dan papa jadi cikgu. Takkanlah Lia pun nak jadi cikgu. Adik-adik lain kan ada. Papa suruhlah dia orang jadi cikgu, jawab Amelia. Encik Rahman adalah bekas pengetua di sebuah sekolah menengah di ibu kota. Puan Maimunah pula merupakan guru penungganan di sekolah. Kerana itu mereka mahukan anak sulungnya bekerja sebagai pendidik bangsa daripada menceburi bidang peragaan yang belum tentu hala tujunya. Akhirnya Amelia kalah. Walaupun dia berkeras hendak menjadi seorang peragawati, namun dia akur dengan pilihan papa dan mama. Kenapa tak mandi lagi ni? Tegur Mazlin apabila melihat Amelia masih duduk di kerusi sambil berselimut. Tunggu air panas, ringkas jawab Amelia. Setiap pagi Amelia terpaksa menunggu air panas untuk mandi.
Mazlin masih ingat lagi sewaktu pertama kali Amelia mandi pagi di sini sebelum menunaikan solat subuh. Satu kampung boleh dengar suaranya. Sejuknya air itu sehingga ke tulang. Sejak hari itu Amelia sanggup masak air panas daripada mandi dengan air sejuk. Selesai solat subuh, Mazlin segera melipat kembali telekung dan sejadahnya. Mazlin berasa pelik. Dia tidak mendengar suara Amelia. Selalunya waktu pagi begini akan kedengaran suara Amelia mengomel itu dan ini. Lantas Mazlin menuju ke dapur. Astaghfirullahalazim. Mazlin segera berlari menutup api yang sudah mendidih di atas dapur gas. Mazlin menggeleng melihat Amelia yang terlentuk dan terlena di meja makan. Amelia, bangun, nanti kita lambat nak pergi sekolah. Kejut Mazlin sambil menggerakkan tubuh Amelia. Amelia menggosok matanya. Tanpa banyak bersoal jawab, dia terus saja mengambil cerek air di atas dapur gas lalu dibawa masuk ke bilik air. Mazlin mengeluh sekali dia memandang jam di pergelangan tangannya. Cepatlah Amelia, nanti kita lambat. Berok-berok mulut Amelia mengajuk kata-kata Mazlin di luar. Amelia menjenguk di luar tingkap. Keadaan di luar masih gelap lagi. Kalau di tempatnya sendiri, waktu begini dia baru saja nak bangkit dari tidur untuk menunaikan solat subuh. Kini segala-galanya berubah. Seketika kemudian, Amelia keluar dari bilik. Hari ini dia pakai baju kurung berwarna kuning, bercorak bunga kecil serta digayakan dengan selendang berwarna hijau di kepalanya. Amelia memang pandai bergaya. Dengan solekan yang nipis dan wangian semerbak harum, membuatkan beberapa pelajar lelaki kadang-kadang mengintainya di bilik guru. Mazlin pula sekadar bersederhana sahaja. Cukup memakai baju kurung dan tudung bawal. Dia tidak pandai hendak melilit selendang di kepalanya seperti Amelia. Takut terbelit leher sendiri pula. Jarak antara rumah sewa mereka ke sekolah tidaklah jauh. Tapi mereka terpaksa melalui kawasan pokok getah dan menaiki sampan untuk menyeberangi sungai. Jalan berlecak, tanah tak rata, tanah merah yang licin dan bau getah yang tidak menyenangkan membuatkan Amelia semakin tidak selesa untuk ke sungai. Untuk ke sungai pula, mereka akan menaiki kereta wak kordi yang diupah untuk menghantar dan menjemput mereka dari sungai. Tiba di tepi sungai, mereka terpaksa pula beratur untuk menaiki sampan. Sampan yang ada pula hanya 4 buah saja. Perjalanan untuk menyeberang sungai mengambil masa 10 minit. Sebuah sampan hanya boleh memuatkan 5 orang saja. Macam ni sampai esok pun belum tentu sampai, keluh Amelia ketika kali pertama dia melalui kehidupan seperti ini. Amelia mengeluh panjang. Setiap hari dia terpaksa memakai kasut sukan untuk ke sekolah. Tiba di sekolah, dia akan menukar kasut tumit tinggi pula. Jika dari rumah dia memakai kasut tumit tinggi, alamatnya dia akan jatuh terpelecuk ketika dalam perjalanan ke sekolah nanti. Assalamualaikum Cikgu Amelia, Cikgu Mazlin. Sapa Balkis yang kebetulan juga hendak menaiki sampan. Waalaikumsalam. Balkis, cepat naik, nanti kita lambat ke sekolah. Jawab Mazlin sambil menghulurkan tangan untuk membantu Balkis menaiki sampan. Amelia sekadar membisu. Tiba di seberang sungai, Amelia, Mazlin, Balkis dan 2 pelajar lain menuruni sampan itu, lalu menaiki tangga batu yang disediakan untuk kemudahan orang ramai naik ke tebing. Alhamdulillah, sampai pun, ucap Balkis. Saya jalan dulu ya Cikgu Amelia, Cikgu Mazlin, nanti loceng bunyi, ucap Balkis sebelum dia dan rakan-rakannya menapak laju menuju ke sekolah. Tidak jauh dari sungai, Amelia melihat 2 buah sekolah. Sekolah rendah dan sekolah menengah hanya bersebelahan saja. Mazlin terus berjalan dengan bersemangat untuk mengejar masa. Amelia pula jalan dengan bersahaja. Dia langsung tidak menghiraukan masa yang terus berjalan. Melihat Amelia kelihatan lesu, Mazlin terus menarik tangan Amelia agar berjalan dengan lebih laju.